Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa na'afidhan lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambung pada muka surat yang ke-159 di dalam surat Al-A'raf yang ke-8 sambungan ayat yang ke-7 sambungan ayat yang ke-69. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم وهي التسليم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. Adakah kamu masih lagi merasai ragu-ragu dan berhayrat terhadap kepada kamu? Itulah nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu yang datang melalui ala rajulin minkum, melalui seorang laki-laki daripada golongan kamu sendiri. Liyunzirkum, agar ia itu memberi peringatan kepada kamu. Ini permintaan daripada Allah sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Karena pada kaum Nabi adalah istifham inkari. Istifham itu pertanyaan inkari adalah tidak sepatutnya demikian. Kerana Allah sendiri memberi pemikiran yang seimbang dengan kehidupan. Kaitannya itu sebagaimana contoh manusia bila lapar dia makan, bila dia terasa kenyang dia berhenti, dia tidak ada terus dengan makannya. Bila dia hadir dia minum, bila dia telah merasa gila dia berhenti minum. Kaitan keseimbangan pada kehidupan manusia demikian. Jadi oleh kerana itu mustahil Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seseorang di kalangan para utusan untuk membuat keseimbangan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu merasa heran? Apakah patut kamu merasai sesuatu yang tidak patut kamu rasai kepada sebuah perempuan? Kemana datangnya kepada kamu peringatan? Sebagaimana contoh yang mudah di depan jalan mati, bukan pada jalan mati, bahaya jalan. Engkau dan diberikan jangan teruskan. Kalau datang seseorang kepada seseorang yang nak melalui kalau kita, yang mana di kawasan ini bahaya di depan ada kau, jadi di sini tempat madrasah yang terakhir. Jadi secara akan manusia, secara baik manusia berterima kasih sebagai dan itu.
Terima kasih kerana mengingatkan saya. Jadi maksudnya apa? Ingatkan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kaum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di mana datang yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia itu. Dan manusia itu berbicara dengan kata, dengan bahasa yang paling mudah untuk difahami oleh umatnya, oleh kaum itu. Itu yang perlu kita ketahui. Walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, fatonahnya itu sempurna. Salah satu sifat yang wajib pada Rasul adalah fatonah, mempunyai kebijaksanaan yang sempurna. Itu fatonahnya. Macam kita tidak boleh sampai pada fatonah. Kita yang bukan Nabi Rasul berkata bijak, cerdik, pandai, tapi sampai fatonah tidak boleh. Apakah bisa fatonah dan bijak, cerdik, pandai? Disebabkan kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian itu adalah daripada kesebut usaha seseorang belajar mendalaminya, study itu. Manakala fatonah, ilmu yang dimilikinya langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perkataan kalam. Kita boleh jadi cerdik apabila kita banyak membaca. Kita boleh jadi pandai, kita boleh dengan banyak membaca. Kita boleh tahu macam-macam dengan banyak membaca. Ia tidak ada masalah sebetulnya keadaan logik akal. Boleh diterima perkara itu. Tetapi tidak boleh nak sampai kepada Allah. Bila orang itu belajar cerdik dia, sehingga cerdiknya sampai pada kalah perbicaraan. Lalu dia cukup untuk datang ke satu tempat, dia berbicara dengan sesuatu. Lalu dia berbicara dengan kecerdikan ini. Langsung orang yang mendengar tak memahaminya. Perkara ini pernah berlaku di dunia. 100 tahun dulu ada seorang pelajar yang sangat cerdik dan dia bukan orang Islam. Sangat cerdik. IQ dia adalah IQ yang paling tinggi ketika itu. Maka dia cerdik atau tidak mudah ini pelajar ini dia menguasai puluhan bahasa dalam dunia. Satu bahasa yang dia belajar adalah satu lagi dia menguasai bahasa tersebut. Dan kita tidak mudah cerdik. Sehingga dalam waktu itu zaman itu ada di universiti di barat sana. Ini dari universiti kemahiran dalam sains, dalam fisik, dalam matematik, sehingga dia menjadi orang yang pakar. Sehingga baginya menjadi pensyarah dalam usia 15 tahun. Dia jadi profesor usia 15 tahun. Tetapi sampai di situ, ngapa agaknya? Kerana pihak universiti tak bagi lagi dia mengajar, kerana apa yang diajar tidak difahami oleh pelajar. Ditulis buku, ditulis lagi tak ada zaman itu, ditulis buku lalu dijual. Tak ada siapa yang nak membeli kerana tak faham apa yang ditulis. Sebagai profesor, kaji balik. Profesor pun tak ada apa yang ditulis. Tapi dikatakan dia adalah budak sama kita. Pelakar yang sama kita. Jadi Allah nak bagi kita satu contoh, itu bicara. Itu cerdik, itu pandai. Tapi itu bukan fatonah. Kerana fatonah adalah dimiliki oleh para Nabi Rasul. Sehingga seorang Rasul, Nabi, dia dengan fatonah dia berbicara. Orang yang IQ lemah boleh faham. Orang yang IQ tinggi pun boleh faham seperti mana orang yang IQ rendah dengan bahasa yang sama. Itu dah biasa. Itu jawapan yang sudutnya akidah. Itu dah dari sudah itu diberikan jawab yang kali.
orang yang cukup, orang yang pandai benar untuk perang. Karena Rasulullah SAW bahkan support para Nabi Rasul. Jadi mengapa saja kamu merasa kehairan? Lebih-lebih lagi kehairan di sini bukan sampai kehairan biasa, tetapi merati. Itu wajib betul. Kehairan yang memang di dalam kehairan itu wujudnya keraguan tentang Allah. Ja'akum dzikrum min rabbikum, dan ada apa yang datang kepada kamu daripada Tuhan kamu, berupa dzikrum, peringatan. Dan peringatan di sini ada peringatan berkaitan fitrah. Dan peringatan ini dalam sebab fitrah itu memang seimbang dengan akal manusia, kehidupan manusia. Contoh dari bila yang berhenti makan, bila berhenti minum, bila dia berjalan, bila bertemu dengan sesuatu yang baik, maka dia berhenti. Itu fitrah. Tak kena bila datang waktu siang, maka dia pun mencari sesuatu untuk dimakan. Kalau dia tampak kemana, bagi sekiranya berhenti daripada usaha mencari. Mungkin dia berhenti membuat pada siang, waktu malam berhenti. Fitrah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ja'akum dzikrum min rabbikum. Dzikrum ini ada 3 makna. Yang pertama dinisbahkan cerita ini pada kaum Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena tahu peringatan pada zaman Nabi Muhammad berupa apa? Berupa apa? Sebab pada zaman Nabi Muhammad mungkin sebahagiannya ada pada zaman Rasulullah, sebahagiannya mungkin tidak ada. Tetapi kata ulama, yang pertama fitrah adalah berkaitan dengan risalah. Disebabkan yang datang berdakwah seorang Rasul, maka yang pertama disampaikan adalah risalah. Maknanya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul tadi, agar Rasul pun menyampaikan. Dan seorang Rasul apabila menyampaikan satu risalah, dia menyampaikan yang sama berulang sehingga apabila di antara kaum mereka ada yang tak memahami, maka dia akan fahamkannya, akan memberi kefahaman kepada mereka. Itu tidak tugas sebagai seorang Rasul. Kerana tugas seorang Rasul itu tak gede, dia menyampaikan sehingga umat dia menerima dengan apa yang disampaikan. Seperti mana ayat sebelum ini, Ubadzikum risalah Rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan kepada kamu risalah daripada Tuhan. Kalau maksudnya sini, ulama kata kembali daripada risalah yang pertama yang pernah turun di atas bumi kepada seorang Rasul. Yang pertama, itulah Nabi Nuh alaihi wasallam. Aku risalahnya. Apakah istilah dengan risalah tersebut? Tidak lain wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu sembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Itu dan ini kena fitrah. Sembahlah Allah. Mengapa disuruh dengan seruan ini? Kerana seruan ini seruan yang paling hak, tidak ada keraguan. Dan kita pelajari bahawa seruan yang wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini seruan yang pertama pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi Idris. Tidak ada langsung seruan tersebut kerana semua manusia menyembah Allah dan tidak pernah mengenal kesyirikan dan tidak pernah mengenal Tuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maksudnya zikrul rabbikum yang pertama kata ulama pada zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semua yang pertama adalah wa'budullah. Yang lain kata ulama sebagaimana dalam pengertian subhanahu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia sekalian, sembah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Jadi maksud Rabb adalah pencipta kamu.
pencipta. Cuma pertanyaan dan jadi bahawasanya manusia mudah-mudah untuk memahami tentang ketuhanan, bukan mudah untuk memahami tentang ketuhanan. Tetapi pada hakikatnya para Rasul menyampaikan fikrah ini adalah tentang ketuhanan. Dan waktu ini disampaikan kepada para Rasul, isu tentang ketuhanan ini tidak ada pada yang makhluk. Kerana yang pertama, Tuhan bukan makhluk. Tentang ketuhanan tidak ada dua, tidak ada tiga, kerana disifati dengan sifat wahidah. Seperti mana ayat yang kita akan sampai di bawah. Qalu ajibtana lina'budallaha wahdahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hanya Dia. Ini yang seruannya, ini dan zikrulnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada umatnya. Ini dia. Itu yang pertama zikrul pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Jadi yang kedua adalah zikrulnya Rabbih. Ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Apa maksudnya di sini? Ayat ini juga awal acibatu an ja'a dzikru min rabbikum ada ini dikaitkan dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ini tafsiran yang kedua untuk Rasulullah. Lalu zikru ini apa? Zikru pada zaman Nabi Hud dia tidak ada kitab, tetapi dia ada risalah wahyu. Tetapi zikru di sini untuk Rasulullah Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga ulama adalah untuk selain daripada umat Rasulullah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena tahu perjalanan Islam ini bermula pada zaman Rasulullah. Itu gurunya pertama. Kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sehingga umat yang terakhir urutnya kita. Dan bagaimana kita nak memahami awal-ajibun dan ja'akum dzikrum min rabbikum, kata ulama, ini berkaitan dengan apa sahaja yang sampai kepada kita pada syariat itu maksudnya. Apakah kamu nak merasa hairan? Kalau mana datang daripada Allah SWT, syariat yang memberi peringatan terhadap apa yang telah Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ini untuk kita tak salah tiga. Di mana sumbernya Quran, sumbernya hadis, sumbernya ijma' ulama, sumbernya adalah qiyas. Lalu itu semua adalah dzikru min rabbik. Kerana ulama di mana Allah sunnah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengannya sunnah maka terbina dalam amalan-amalan yang boleh kita amalkan. Seperti mana contoh solat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala tidak hukum bacaan qiraat, tetapi yang mengajar bertiga itu Rasulullah itu adalah sunnah. Itu adalah ulama Rasulullah dan ulama berusul tentang Quran pada tafsiran hukum hakamnya. Ulama-ulama menyusul hukum tentang sunnah Nabi nya, maka mengeluarkan baginya istibat bil hukmi, istibat pada hukum hakam. Yang mana Quran dan sunnah menjadi istibat dari lalu ulama sepakat ini dalilnya, ini hukumnya, ini kawaidnya, ini usulnya, ini dasarnya. Maka ini yang menunjukkan kepada zikru yang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kita pelajari kepada ulama, kalau dikaitkan dengan yang qiyas, kata ulama, qiyas itu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala.
Ibarat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berfatwa bahwasanya qiyas dasarnya daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Qiyas adalah satu amalan yang wujud tanpa ada dalil yang khusus untuk amalan itu. Lalu bagaimana? Maka mengkaitkan dengan dalil yang lain, diambil pada hukum maknanya dan dijadikan dalil amalan tersebut. Itu namanya qiyas. Lalu kata Imam Syafi'i, qiyas itu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya firman Allah, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin wa zadakum fil khalqi basta." Dan hendaklah kamu sekalian wahai manusia mengingati ketika mana telah dijadikan kamu khulafa. Khulafa ini adalah setelah habis dia satu golongan atau menjadinya khulafa. Dan khulafa ini jamak daripada khalifah. Ini satu nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia, kerana juga manusia itu sendiri satu nikmat. Seperti mana Allah berkata, "Wadhkuru hendaklah kamu ingat." Sebagai ulama kata, ingat di sini kembali balik kepadanya ala Allah. Itu pada ayat bawah itu. Wadhkuru ala Allah. Ala Allah adalah nikmat-nikmat. Seperti mana dalam surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat-nikmat yang manakah lagi wahai manusia yang kamu mahu dustakan? Cuma pertanyaan di sini, apa perbezaannya nikmat Allah dengan nikmat kamu Allah yang bisa dijelaskan? Dan ingatlah ketika mana kamu dijadikan sebagai khalifah setelah daripada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sekiranya yang pertama kembali pada zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam. So kita masih lagi berbicara tentang kaum Ad yang Allah mengutus padanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Yang mana kaum Nabi Hud alaihi wassalam itu keturunan adalah Ad bin sampai kepada Nuh, min ba'di qaumin, setelah daripada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kita ketahui bahawa sebenarnya keturunan yang Iraq ini, Ad bin Iraq ini, tidak lain daripada keturunan sampai kepada sapi Nuh yang selamat dalam bahagian besar tersebut. Itu satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wadhkuru," atau ingat kembali. Ini menunjukkan bahawasanya kisah bagi besar ini adalah satu kisah yang diwarisi dan diketahui oleh siapa? Diketahui oleh kaum Nabi Hud alaihi salam. Maknanya manusia mengenal, manusia mengetahui apa yang berlaku sebelum ini. Yang berlaku pada nenek moyang mereka yang terdahulu pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengetahui kisah tersebut. Nampaknya kerana Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan perintah ingat kena sekiranya perkara itu benar berlaku. Kadang Allah pernah bertanya, kita ada sebagai orang bingung, bukanlah Tuhan kamu, dan tidak terpon kepada syaitan. Sebenarnya Allah Tuhan kami. Ayat itu berkaitan dengan ingat dan benar. Cuma soalan yang adakah di antara manusia ini kena mengingati kisah itu? Wahid dan ingatlah Allah kami memberi Adam min duri. Allah berkata, "Wahid dan hendaklah kamu ingat kembali kisah yang berlaku dalam alam ruh." Siapa yang sedang kita ingat?
Tetapi perlu kita ketahui bahawasanya Sayyidina Ali pernah berkata, aku mengingati tentang diriku ketika mana aku dalam umur lagi. Asal-asal dulu. Beberapa lagi ulama-ulama kita mengatakan aku mengetahui tentang hari perjanjian. Wa in akhadna min bani Adam. Lalu Allah tanya pada sebuah ibu, bukankah Tuhan kamu dengan takdirnya? Jadi apa maksud ini menunjukkan bahawasanya tidak mustahil ada yang ingat, tetapi ada yang tidak ingat. Yang tidak ingat diperingatkan. Bila diperingatkan, peringatan itu sampai untuknya, maka dia akan mengingati. Maknanya roh terbesar dalam peringatan tersebut. Walaupun sekali ini. Sebagaimana contoh kita dah dengar kisah ini, Allah bertanya kita ada seperti orang bingung, lalu kita mencontoh kepada Sayyidina. Lalu apabila dia bertanya, man kau tahu tak sebelum ini Allah bertanya kita, bukankah Tuhan kamu? Kita bukan benar Tuhan kami. Ingatlah dia. Ingat kerana peringatan itu diberi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampai kepada kita. Jadi oleh kerana itu Allah beritahu, buat guru ini di sini dah ada guru. Yang pertama buat guru dan hendaklah kamu ingat itu pun buat guru daripada kalimatnya dan kalau antara ingat buat guru dan hendaklah kamu sekalian ingat. Ini sudah kembali kepada kata Allah buat guru. Aku maksudnya di sini mengingat dengan apa yang pernah berlaku. Kalimat itu Allah. Cuma ulama kita tidak mengenal di sini. Dan kamu ingat dan pernah tak kala mana telah dijadikan kamu sebagai khalifah setelahnya kaum Nabi Nuh alaihi wasallam. Maknanya adalah kamu sendiri mengakui dan kamu pasti meninggal. Kamu adalah kaum yang hidup setelah kaum Nabi Nuh alaihi wasallam. Pasti kamu mengingatinya dan kamu mengakutinya. Cuma di sini ulama-ulama kita sedang disebabkan ada ulama kata ini boleh jadi soal maka orang zaman yang begini. Disebabkan ulama-ulama kita sedang ada ayat yang lain contoh ini kalau sekiranya di dalam satu zaman berbeda pada zaman tersebut dan Allah kata ingat pada ketika kamu sekian. Tetapi dalam masa zaman yang sama. Seperti mana contoh pada zaman Rasulullah SAW turun ayat untuk para sahabat. Dan hendaklah kamu ingat Allah telah membantu kamu dengan diturunkan para malaikat. Dan para sahabat mengingat sebab sahabat berada pada zaman tersebut, berada pada masa tersebut dan berada dalam tempat tersebut. Itu adalah peperangan Badar. Jadi boleh difahami. Jadi ini juga kepada apa? Ini pada seluruhnya zaman masa keadaan. Tetapi zaman Nabi Muhammad itu sahaja, kaum Nabi Muhammad itu sahaja tidak dalam zaman Nabi Nuh. Dan bagaimana difahami itu kita ulama bukan mudah. Tapi Allah suruh ingat. Mengapa katanya? Kaum Nabi bukan kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh akan semua binasa kecuali yang sama dengan agama. Kaum Nabi kaum sesudah kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk ja'alakum khulafa di situ. Dan umat kami ini ulama-ulama tafsir kalimat ini menunjukkan pada Allah, menunjukkan sorok makan tapi bukan zaman. Makan itu tempat, bukan waktu, bukan masa. Ini diberitahu cerita. Kenapa? Kerana kamu jadi khalifah, kamu hidup setelah kaum Nabi Nuh, setelah kaum Nabi Nuh alaihi wasallam. Sekarang ini kamu jadi khalifah. Jadi sekarang ini dah kamu ingat dan kenal kenikmatan yang Allah beri kepada kamu. Ini sekarang ini. Dan ada keinginan kamu belum kenal tentang cerita pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Itu maksud.
وزادكم في الخلق بسطة. Boleh dibaca pada kursi bastah, boleh dibaca pada suara bastah itu. Dan telah ditambahkan pada penciptaan kiamat bastah. Apa maksud bastah? Yang besar, yang gagah, yang luar biasa saiznya. Seperti mana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi Hud alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saiz manusia yang paling tinggi mencapai 100 hasta, yang paling rendah 60 hasta. Itulah fil qalbi wasbah. Riwayat pada Abdullah bin Abbas. Riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahawa seorang laki-laki pada zaman Nabi Hud membuat satu pintu daripada batu. Pintu itu boleh diletak, boleh diangkat. Seorang dia. Lalu dikatakan kita bersama Rasulullah, kalau dihimpun 500 orang, tak dapat mengambil lagi batu atau pintu tersebut. Walaupun dari kumpul 500 orang, pintu daripada batu yang dibuatnya seorang penduduk daripada kaum Nabi Hud, kita tidak akan mampu mengangkatnya walaupun 500 orang. Kita istilahkan pada zaman hari ini, dikatakan itu orang kekasih. Ini bukan filem, ini betul-betul pada zaman tersebut. Cuma kita tak boleh nak fikir pada kehidupan zaman tersebut apa yang mereka makan. Kita tetap kambing yang mereka makan. Pada kambing besar sejak ini, macam mana? Kambing itu saya sejak ini, mereka tinggi 100 hasta. Macam mana? Itu pasal kata Nabi Hurairah tadi. Waktu mereka bersuami, bila mereka tidur, ada haiwan-haiwan buat sarang dari lubang itu. Mereka tak perasan. Cuma soalannya pada zaman manusia kekasih ini, ada orang beriman. Dan kalau ada Nabi pun, mestilah ada orang beriman. Selama dengan dia. Cuma kebanyakan kufur. Banyak yang betul. Jadi soalannya nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kalau sekiranya nikmat ada sekadar tubuh yang besar, kekuatan, itu nikmat itu tak nampak besar. Dan kata ulama, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, itu hakikatnya. Fadhkuru, maka oleh kerana itulah hendaklah kamu mengingati ala Allah, nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang berjaya. Cuma soalan ini untuk Rasulullah umat Nabi Muhammad. Kalau untuk umat Rasulullah, tubuh kita bukan tubuh 100 hasta tingginya. Dan bagaimana nak ditafsir ini? Ikan orang kembali berhenti ke tafsiran seperti mana yang saya sebut. Tafsiran yang pertama untuk Nabi Muhammad atau keistimewaan dengan nikmat tersendiri. Disebabkan sebagai ayat Allah, "Wadhkuru ni'mat Allah alaikum, wadhkuru ni'mat Allah." Adalah mengingat Allah. Dan ayat Al-Quran, "Fadhkuru Allah." Adalah kemudian nikmat sebagai nikmat adalah ilmu itu kaidahnya. Cuma ini semua adalah nikmat. Cuma berbezanya nikmat dengan nikmat yang bernama ada ulama ini. Kalau sekiranya berkaitan nikmat adalah nikmat yang kecil usaha tapi dapat banyak. Yang lain pun adalah nikmat yang bukan daripada pencarian tapi kurnia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti pada contoh usia, manusia tak boleh nak cari kurnia dan lalu mereka mempunyai usia sampai 1000 tahun. Nikmat yang lain kehidupan mereka yang tidak ada yang sakit-sakit. Ini pada zaman Nabi Nuh tidak ada orang yang sakit. Bila tidak ada yang sakit itu tubuh mereka mencapai 6 kuasa sampai ke 100 hasta. Kerana apa? Sihat walafiat. Itu nikmat. Ini nikmat bukan dicari. Ini nikmat kurnia. Itulah pahala. Lalu apa beza dengan wadkuru nikmat Allah alaikum? Itulah nikmat yang lebih besar. Tak boleh nikmat Islam, iman. Datang Nabi, datang Allah, bimbing kamu, pegang tangan kamu, bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ini nikmat ini kekal lagi besar. Jadi pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah mereka ingat dan kembali segala nikmat yang telah sampai kepada Tuhan. Nikmat usia yang panjang, gagah, kuat, kehidupan yang mewah, tubuh badan yang luar biasa, macam-macam nikmat lagi. Ini yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun. Aku maksud semoga kamu berjaya. Berjaya ini adalah la'allakum tashkurun. Agar kamu menjadi orang yang syukur. Oleh kerana itulah tidak boleh dinafikan orang yang bersyukur pasti berjaya. Orang yang berjaya kerana dia bersyukur. Kerana syukurlah maka dia berjaya dan kejayaan kerana atas dasar syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala tidak berhenti pada ayat yang ke-69. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.